Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nana Hidayah binti Muhammad Kamal. Saya merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam di Universiti Sultan Azlan Shah. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang apa itu COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pada pertengahan bulan Disember 2019, dunia telah dikejutkan dengan wabak yang menyebabkan masalah pernafasan di bandar Wuhan, China. Virus ini telah mula menular pada tahun 2019 dan kini ia sudah tersebar ke serata dunia. Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus yang wujud sebelum ini seperti Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus iaitu SARS dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus (MERS-CoV). Virus terkini yang ditemui di China adalah Coronavirus 2019 iaitu COVID-19. Jangkitan coronavirus ini boleh menyebabkan spektrum gejala daripada sesama biasa kepada radang paru-paru fenomena yang teruk. Seterusnya ialah sejarah coronavirus. Dari mana ia berpunca? Coronavirus atau COVID-19 adalah virus corona yang baru. Jadi virus ini dikelaskan sebagai virus zoonotik yang membawa maksud organisma yang merebak melalui haiwan kepada manusia. Ia dipercayai berasal daripada haiwan eksotik seperti ular dan juga kelawar yang dijual di pasar makanan laut di Wuhan, China. Dan pada masa itu terdapat 2 pesakit terawal yang dikenal pasti merupakan penjual dan juga pelanggan tetap di pasar tersebut. Mereka pada awalnya menunjukkan simptom seperti demam, batuk dan sesak nafas. Kerana dilasi titik rosak sel-sel sebelanga, maka virus ini mula merebak dengan pantasnya dan menjangkiti orang lain sehingga ia menular ke serata dunia. Dalam erti kata lain, virus ini pada mulanya hanya terdapat pada haiwan eksotik. Ini boleh merebak kepada manusia dengan pelbagai cara, itu melalui sentuhan dan pengenalan sebagai ternakan atau makanan. COVID-19 berjangkit melalui transmisi zarah pernafasan manusia dan juga sentuhan. Apabila berada dalam jarak yang dekat seperti pesakit yang mempunyai simptom, transmisi zarah akan mudah berlaku apabila mulut dan hidung mereka terdedah. Transmisi zarah juga akan mudah berlaku di kawasan sekeliling pesakit. Jadi, begitulah cara penyebaran virus ini menjangkiti manusia yang sehingga kini wujud lagi. Kita pergi kepada bagaimana cara pencegahan virus ini. Langkah pertama yang boleh diambil ialah pemakaian penutup mulut dan hidung 3 lapisan. Ia disyurkan bagi menghalang pendedahan individu lain kepada titisan dan percikan air liur orang yang memakai penutup mulut dan hidung ini. Yang kedua ialah sentiasa membasuh tangan menggunakan sabun dengan kerap dan menggunakan cecair pembasmi kuman atau hand sanitizer. Dan juga sentiasa mengekalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang yang dijangkiti batuk atau selesema serta mengelakkan diri daripada berada di dalam kumpulan orang yang ramai atau di tempat yang sesak seperti pusat beli belah dan juga tempat tumpuan orang ramai. Dinasihatkan kurang meletakkan tangan di kawasan mulut dan sentiasa menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Juga disarankan untuk duduk di rumah jika berasa tidak sihat serta kurangkan merokok atau aktiviti lain yang melemahkan jantung. Kita juga perlu sentiasa mengamalkan kebersihan diri dan segera berjumpa doktor jika berasa kurang sihat atau mengalami simptom-simptom jangkitan. Oleh itu, mencegah lebih baik daripada mengubati. Apabila kita mengikuti garis panduan pencegahan yang ditetapkan, maka kita dapat mengelakkan diri daripada terkena wabak virus corona ini. Selain itu, bagaimana jika mengalami gejala virus dan apakah langkah yang perlu diambil jika terkena jangkitan coronavirus ni? Perkara pertama yang pesakit perlu buat jika diarahkan oleh pihak hospital ialah pulang dan kuarantin di rumah dahulu sementara menunggu ambulans atau pihak hospital datang untuk bawa ke hospital atau pusat kuarantin. Apabila pesakit tersebut positif, mereka perlulah dikuarantin sehingga keputusan COVID-19 adalah negatif bergantung kepada tahap jangkitan dan simptom yang ada. Bagi yang tidak mengetahui apakah itu kuarantin adalah diasingkan di bilik khas bagi mengelakkan daripada menyebarkan virus kepada orang lain. Namun ada beberapa kes tertentu di mana pesakit COVID boleh kuarantin di rumah sahaja. Kriteria yang ditetapkan oleh KKM
antaranya ialah tidak mengalami sebarang gejala atau bergejala ringan, bukan golongan berisiko tinggi, itu bukan warga tua, kanak-kanak dan tidak ada penyakit kronik lah. Kemudian mempunyai penjagaan yang sesuai, kesesuaian rumah untuk pengasingan diri dan boleh dihubungi sepanjang masa melalui telefon. Antara rawatan yang diberikan kepada sakit untuk melegakan simptom yang dialami mereka adalah berehat dengan secukupnya, banyakkan minum air suam dan pengambilan ubat untuk melegakan demam dan sakit tekak. Bagi pesakit yang berada pada tahap yang membimbangkan pula, mereka akan diberikan bantuan pernafasan menggunakan alat ventilasi dan bantuan kepada organ vital. Justru itu, keadaan ini bersesuaian dengan peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berakit bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang terakhir adalah, apakah langkah yang diambil oleh kerajaan bagi menangani pandemik ini? Antaranya ialah membuka bilik gerakan COVID-19, menyediakan dan mengeluarkan kenyataan akhbar memalukan kepada orang ramai mengenai situasi terkini wabak ini. Pihak kerajaan juga membuat saringan gejala di pintu-pintu masuk antarabangsa Malaysia dan juga saringan gejala di fasiliti kesihatan. Selain itu, kerajaan juga sentiasa membuat rujukan dan isolasi kes di hospital-hospital terpilih serta menjalankan pemantauan kontak di rumah atau tempat-tempat pengasingan termasuk dalam perintah pemantauan dan pengasingan. Mereka juga meningkatkan kapasiti isolasi di hospital, memantapkan kapabiliti makmal dalam menjalankan ujian pengesanan virus novel ini, juga menjalankan latihan kepada kaki tangan kesihatan khususnya penggunaan alat pelindung diri iaitu PPE yang betul. Pihak kerajaan telah memastikan stok PPE dan ubat-ubatan bagi merawat gejala dan komplikasi mencukupi dan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai jangkitan virus nCoV ini melalui media sosial dan media cetak. Memetik dari kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, mereka sentiasa berhubung dengan pihak antarabangsa, termasuklah Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO untuk mempelajari tentang ciri-ciri virus ini lagi dan juga perlunya pemantauan kepada prinsip kesihatan awam yang ketat serta pengawalan jangkitan bagi membolehkan kluster atau wabak penyakit tersebut dapat dihentikan. Pihak KKM juga yakin dengan mengamalkan prinsip yang sama, kita akan berjaya menangani kluster jangkitan COVID-19 ini. Kesimpulannya ialah langkah membendung penularan jangkitan COVID-19 ini tidak akan berkesan sekiranya masih terdapat individu yang mempunyai gejala penyakit ini walaupun ringan tetapi enggan mematuhi saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mengurangkan risiko kesihatan adalah salah satu tuntutan maqasid syariah yang bertujuan memastikan keselamatan dan kesejahteraan nyawa. Justru, perkara terpenting adalah untuk berada pada tahap yang paling bersih dan sihat, ialah minum banyak air dan makan makanan berkhasiat yang dimasak sepenuhnya, khususnya makanan yang berasaskan haiwan, selain kerap membasuh tangan dengan sabun. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Oleh itu, marilah kita sama-sama menangani wabak ini agar kehidupan kita kembali normal. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian sahaja daripada saya. Yang buruk datang dari saya sendiri dan yang baik hanyalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita pergi kepada persoalan tentang COVID-19. Okey, yang pertama ialah apakah peranan agensi pelancongan dalam mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini? Okey, agensi pelancongan diminta untuk memaklumkan mengenai situasi terkini kejadian wabak penyakit COVID-19 dan nasihat perjalanan yang dikeluarkan oleh KKM kepada pekerja masing-masing dan pelanggan yang ingin ke negara China dari semasa ke semasa, iaitu menasihatkan orang ramai untuk mengelakkan dari melawati negara China sehingga dimaklumkan kelak, mengamalkan tahap kebersihan diri yang tinggi seperti mencuci tangan dengan air atau sabun atau menggunakan hand sanitizer.
Okey, sekiranya lawatan ke negara China tidak dapat dielakkan semasa di sana, elakkan dari mengunjungi tempat tumpuan ramai dan tidak bergaul dengan mana-mana individu yang bergejala. Elakkan dari melawat ke ladang haiwan, pasar yang menjual haiwan hidup, tempat sembelihan haiwan atau menyentuh sebarang jenis haiwan. Seterusnya, elakkan dari memakan sebarang produk haiwan yang mentah atau tidak masak dengan sempurna. Segera mendapatkan rawatan perubatan sekiranya jatuh sakit, iaitu mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan seperti demam, batuk maupun kesukaran untuk bernafas dalam tempoh 14 hari selepas pulang ke tanah air. Pengembara yang datang dari negara China perlu dimaklumkan keperluan mengisytiharkan status kesihatan sebelum tiba ke Malaysia. Selain itu, prosedur keperluan menjalani perintah pemantauan dan pengasingan serta isolasi sekiranya bergejala perlu dijelaskan kepada pelanggan tersebut. Seterusnya, memperkasakan pihak agensi dan Persatuan Pelancongan untuk membuat saringan demam ke atas pengembara dan merujuk mereka ke fasiliti kesihatan terdekat untuk pemeriksaan rawatan lanjut. Pihak agensi pelancongan dan pengurusan fasiliti penginapan dinasihatkan untuk sentiasa mengamalkan kebersihan diri dan persekitaran termasuk menjalankan disinfeksi. Seterusnya, soalan kedua ialah rakan sekerja ataupun rakan sekelas kawan saya melancong ke China semasa cuti panjang sempena Tahun Baru Cina. Apabila mereka kembali, adakah mereka perlu mengasingkan diri mereka? Okey, mereka akan disaring di pintu masuk antarabangsa. Sekiranya dikesan demam dengan gejala jangkitan pernafasan, mereka akan dirujuk ke fasiliti kesihatan untuk pemeriksaan lanjut. Sekiranya mereka sihat dan tidak bergejala, mereka akan diberi home assessment tool serta hard alert card. Mereka dinasihatkan untuk tinggal di rumah dan perlu mengawasi kesihatan mereka selama 2 minggu. Sekiranya bergejala, segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan dengan membawa bersama hard alert card. Soalan yang ketiga iaitu, adakah penyakit jangkitan novel coronavirus ini boleh menyebabkan kematian? Apakah perbezaannya dengan SARS? Okey, coronavirus atau COVID-19 ini berpotensi menyebabkan penyakit yang teruk dan kematian, terutamanya dalam kalangan orang tua dan orang yang mempunyai masalah kesihatan atau sistem imun yang rendah. Walau bagaimanapun, ciri-ciri terperinci virus ini belum diketahui dan boleh berubah dari semasa ke semasa. Okey, soalan seterusnya ialah, saya mempunyai gejala batuk dan hidung berair. Saya baru balik dari mengembara ke negara-negara yang terdapat kes fenomena disebabkan jangkitan COVID-19. Perlukah saya pergi ke klinik kesihatan, klinik swasta, atau adakah saya perlu pergi ke Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kerajaan? Okey, yang pertama ialah hendaklah berjumpa doktor segera jika mempunyai gejala demam atau jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan hidung yang berair. Sila dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan terdekat dan pakai penutup mulut dan hidung, iaitu sejai kemas apabila anda ke sana. Okey, soalan yang seterusnya iaitu soalan yang kelima. Sekiranya saya memakai penutup mulut dan hidung surgical atau N95, adakah ianya membantu untuk mengurangkan penularan COVID-19? Okey, pemakaian penutup mulut dan hidung surgical atau triple face mask adalah disyorkan kerana ia membantu mengurangkan penyebaran virus dan lebih praktikal untuk digunakan oleh orang awam. Ia bagi menghalang pendedahan orang lain kepada titisan dan percikan air liur orang yang memakai penutup mulut dan hidung ini. Namun, penutup mulut dan hidung N95 tidak disyorkan kerana ia lebih ketat dan ia boleh menyebabkan pemakaiannya berasa sukar untuk bernafas. Dan penutup mulut hidung N95 ini lebih sesuai digunakan oleh anggota kesihatan yang mengendalikan pesakit di fasiliti kesihatan. Okey, seterusnya ialah soalan yang keenam. Siapakah golongan yang berisiko tinggi untuk terkena jangkitan virus ini?
Golongan yang berisiko tinggi untuk terkena jangkitan virus ini ialah warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, pesakit kronik seperti diabetes, hipertensi, jantung dan asma, serta pesakit imuniti yang rendah seperti HIV dan kanser. Seterusnya ialah soalan ke-7, bagaimanakah pengesanan kontak dilakukan? Pengesanan kontak adalah prosedur untuk mengesan individu yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Proses ini bertujuan untuk membendung penularan penyakit COVID-19 dalam kalangan komuniti dan memudahkan pengawalan penyakit. Pengesanan kes akan dilakukan oleh pegawai kesihatan di pejabat kesihatan daerah, di mana pesakit akan dihubungi bagi mendapatkan maklumat sejarah perjalanan dan kontak rapat sepanjang 14 hari yang lepas. Semua kontak rapat akan dihubungi bagi mendapatkan status kesihatan. Setelah saringan dan ujian COVID-19 dijalankan, kontak rapat akan dipakaikan gelang dan diberikan borang home assessment tool iaitu HAT untuk menilai tahap kesihatan harian secara kendiri di rumah. Kontak rapat yang disahkan positif akan dirujuk ke hospital, manakala kontak rapat dengan keputusan negatif akan meneruskan kuarantin 14 hari berdasarkan Seksyen 15-1 Akta 342. Pihak pejabat kesihatan daerah akan memantau dan menghubungi kontak tersebut dari semasa ke semasa dalam tempoh 14 hari. Semasa dalam tempoh kuarantin, sekiranya bergejala, kontak rapat tersebut akan dirujuk ke hospital. Kontak rapat yang menjalani kuarantin perlu melakukan ujian COVID-19 yang kali kedua dan pada hari ke-13, dan kontak yang disahkan positif pada hari ke-13 akan dirujuk ke hospital. Kontak yang disahkan negatif pada hari ke-13 akan diberi pelepasan dari menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah, Home Surveillance Order HSO, dan gelang pengawasan akan ditanggalkan oleh pegawai kesihatan. Itu pegawai yang diberi kuasa di pejabat kesihatan daerah lah pada hari ke-14. Soalan seterusnya itu soalan yang ke-8, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan kontak rapat? Kontak rapat ialah individu yang berhubung secara langsung dengan kes positif COVID-19 dalam masa 14 hari kebelakangan, sama ada secara bersemuka dengan pesakit COVID-19 pada jarak kurang daripada 1 meter ataupun bersentuhan, itu kontak fizikal dengan kes COVID-19. Kontak rapat juga termasuklah anggota kesihatan yang memberi perawatan kepada kes disahkan COVID-19 tanpa memakai alat perlindungan diri, iaitu PPE yang lengkap. Kedua, individu yang tinggal serumah dengan kes yang disahkan COVID-19. Individu yang duduk dekat kurang 1 meter dengan kes COVID-19 dalam satu premis seperti pejabat, kelas, rumah ibadat, kedai dan lain-lain, serta individu yang mengembara bersama dan duduk berdekatan, itu kurang 1 meter dengan kes COVID-19 sepanjang perjalanan. Soalan yang ke-9 iaitu mengapakah kuarantin perlu dijalankan selama 14 hari walaupun ujian pengesanan COVID-19 kali pertama negatif? Kuarantin selama 14 hari amat penting walaupun ujian pengesanan COVID-19 kali pertama negatif. Ini disebabkan oleh tempoh pengeraman virus COVID-19 antara 4 hingga 5 hari sehingga 14 hari. Sebanyak 75% kontak rapat kepada pesakit COVID-19 dikesan positif pada hari pertama dan 25% kesan positif pada hari ke-13. Oleh yang demikian, adalah wajib setiap individu yang diarahkan kuarantin melakukannya selama 14 hari bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19 di Malaysia. Arahan pelepasan pengawasan dan pemerhatian pada hari ke-14 akan diberikan sekiranya ujian ulangan kali kedua itu pada hari ke-13 adalah negatif. Soalan yang ke-10 iaitu apakah yang dimaksudkan dengan gelang pengawasan dan pemerhatian di rumah?
Gelang pengawasan dan pemerhatian di rumah adalah gelang yang dipakaikan kepada individu yang berada di bawah pengawasan seperti kontak rapat kes positif, pengembara yang pulang dari luar negara atau individu yang berada di dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan iaitu PKPD. Selain gelang berwarna merah jambu, terdapat juga gelang berwarna putih, biru, merah atau kuning yang digunakan. Pemakaian warna gelang kepada individu yang perlu dikuarantin tertakluk kepada stop di kawasan setempat dan penentuan oleh Pejabat Kesihatan Daerah itu PKD. Tempat dan tarikh saringan dilakukan akan tulis pada gelang tersebut. Individu yang telah dipakaikan gelang kuarantin ini tidak boleh keluar rumah sehingga tempoh kuarantin tamat. Gelang kuarantin hanya boleh dipotong oleh pegawai diberi kuasa oleh Pejabat Kesihatan Daerah yang terlibat setelah tempoh kuarantin tamat. Sekiranya terdapat individu dengan gelang kuarantin berada di kawasan umum, anda boleh laporkan ke pejabat polis atau pejabat kesihatan daerah yang terdekat. Okey, seterusnya ke angka 11 iaitu apakah kepembudayaan norma baharu dalam mencegah jangkitan COVID-19 ini? Pencegahan jangkitan COVID-19 ini merupakan tugas bersama. Cegah, amal, patuhi, pantau. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baharu untuk mencegah penularan COVID-19. Pendekatan CAPP ini mensasarkan individu, keluarga dan komuniti dalam mencegah dan memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. CAPP singkatan untuk cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baharu kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi mengelakkan diri keluarga dan komuniti daripada jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga dan segera dapatkan rawatan jika bergejala. Lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, premis atau pusat jagaan seperti rumah orang tua. Okey. Seterusnya soalan yang ke-12. Adakah saya dibenarkan untuk keluar bersukan ataupun berada di tempat awam? Aktiviti sukan riadah dan rekreasi adalah tertakluk pada SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan tertakluk kepada kawasan tempat tinggal anda sama ada PKPP, PKPB atau PKPD. Jika anda tinggal di kawasan PKPD, anda tidak dibenarkan menjalankan semua aktiviti sukan, rekreasi dan riadah. Bagi kawasan PKPB, aktiviti bersukan boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan dengan syarat tidak melebihi 10 orang. Dilakukan di kawasan terbuka, tidak melibatkan sentuhan fizikal iaitu contact sports dan mematuhi peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa. Ini termasuklah kebenaran menggunakan fasiliti dan kemudahan sukan awam terbuka iaitu indoor dan outdoor yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Okey, soalan yang terakhir iaitu bagaimanakah saya boleh mendapatkan maklumat terkini berkaitan penyakit COVID-19? Okey, maklumat penyakit COVID-19 boleh didapati dari laman web Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKKM. Yang kedua ialah media sosial rasmi KKM itu seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Okey. Dan Telegram rasmi itu Crisis Preparedness dan Response Center CPRC dan juga Telegram Sihat Milikku. Okey, sekian saja soalan yang ada. Terima kasih.